A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi kita, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-186. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah, dan seterusnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini yang memberi feedback suara dan juga video. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita sampai kepada surah Al-Anfal ayat 70 sehingga ayat 75, insya-Allah. Ayat 70 sehingga ayat 75. Sebenarnya kita telah berada di hujung di muka surat terakhir daripada surah Al-Anfal. 186 muka surat 186. Hari ini 8 November 2021. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan dengan kita membaca sedikit daripada awal muka surat ini. InsyaAllah ayat yang pertama dalam muka surat ini iaitu ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, kulli man fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada pagi ini, pada sesi ini adalah berkenaan, masih lagi sedikit berkenaan dengan orang-orang yang ditawan dalam peperangan Badar, iaitu orang kafir. Jadi jumlah mereka yang ditawan ini sejumlah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka tertawan, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat keputusan untuk mengambil tebusan daripada mereka, iaitu keluarga-keluarga mereka diberitahu, keluarga mereka yang berada di Makkah Al-Mukarramah tu diberitahu bahawa mereka kalau ada harta mereka boleh kirimkan daripada Makkah tu ke Madinah untuk membebaskan tawanan-tawanan perang ni kalau mereka ada harta. Jadi sekarang ni Nabi SAW pun mulalah membebaskan mereka ni. Tapi ada di kalangan mereka ni yang mana memberitahulah bahawa kami ni nak bebas dan sebagainya, kami ni nak Islam dan sebagainya kan. Tapi setengah daripada mereka tu yang mana telah menzahirkan bahawa mereka tak nak masuk Islam dulu, tapi ada Islam dalam hati mereka, sebab mereka nak mereka ni dibebaskan dulu, maknanya dibayar dulu tebusan, dan kemudian mereka dah balik semula ke Mekah, dan kemudian mereka akan masuk Islam dan mereka akan balik semula ke Madinah selepas daripada itu. Maknanya mereka tak nak ditakuti, mereka kata, orang kata bahawa mereka ni masuk Islam hanya semata-mata nak membebaskan diri daripada menjadi tawanan perang tu. Jadi ada macam tu, ada kalangan sahabat-sahabat di kalangan mereka ni yang ditawan tu macam tu. Jadi oleh kerana peristiwa inilah maka turunlah ayat ini, iaitu kita ni sebagai orang yang orang yang beriman, apabila berlaku macam tu, berdepan dengan keadaan macam tu, maka kita hanya menghukum apa yang zahir saja. Kita tak tahu apa yang dalam hati kamu ni, kami tak tahu. Itulah lebih kurang kan cerita dia. Jadi berlakulah peristiwa ini juga semasa peperangan Badar ni. Dalam ayat yang ke-70 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Ta'ala kata, wahai Nabi, Nabi sebagai ketua lah pada masa tu, wahai Nabi, ya ayyuhan Nabi. Minta maaf tak alih kan ayat. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kul, katakan, liman fi aidikum minal asra. Ada yang bacaan dengan minal asara gitu. Jadi katakan, wahai Nabi, kul, katakan, liman fi aidikum, kepada orang-orang yang ditawan tu. Jadi sebab apa? Sebab ayat ni turun, kita katakan tadi, sebab ada di kalangan mereka tu berkata yang demikian tu, berkata dengan kata-kata tu, iaitu apa kata-kata tadi? Kata-kata mereka, kalaulah kami ni sebenarnya nak masuk Islam, cuma kami tak nak masuk Islam sekarang, tak nak isytiharkan sekarang. Kerana apa? Kerana kami takut dituduh bahawa kami ni takut tak perlu bayar tebusan. Masuk Islam tu kan takut tak perlu bayar tebusan. Sebab itulah masuk Islam. Kami takut dituduh macam tu, jadi kami tak apa, bayar dulu, kemudian kami akan balik semula ke Mekah, dan kemudian kami akan datang semula ke Madinah dengan Islam.
Jadi oleh kerana adanya kelompok yang jenis macam tu, ada orang yang jenis macam tu pada masa itu di kalangan tawanan-tawanan perang ni, maka Allah Subhanahu Taala menyuruh Nabi supaya berkata, kul liman fi aidikum minal asra, kata beritahu kepada orang-orang tawanan tu, yang ada di dalam tangan kamu tu, fi aidikum, dalam tangan kamu, maknanya dalam pegangan kamu, dalam inilah kan, dalam kurungan kamu, yang kamu tawan mereka ni, minal asra, daripada tawanan perang tu, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tahu, ya'lamillah, Allah Taala tahu, fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kamu. Sebab maknanya Nabi tak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sekarang Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Oleh kerana itu, kalaulah Allah Taala lebih tahu, Allah tahu ada dalam hati kamu ni memang nak baik, khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum. Mimma ukhiza minkum, apa yang diambil daripada kamu, iaitu tebusan tu, iaitu duit tebusan lah yang kamu dibebaskan kerananya. Jadi makna Allah, kalau kamu memang betul nak Islam, Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang diambil daripada kamu, iaitu apa yang dibayar kepada kami kerana untuk bebaskan kamu. Maknanya jadi kesini ialah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni, ialah kita ni hanya berhukum dengan zahir saja. Apa yang batin terpulang kepada kamu kan. Itu Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi begitulah kita dalam hidup kita atas dunia ni kan. Apa-apa saja ialah, kalau orang bercakap macam ni, tak apa kan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam hati kamu, kalau kamu betul, Allah Ta'ala akan gantikan, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kamu. Kalau kamu betul, kalau kamu salah, Allah Ta'ala akan hukum kamu. Jadi Allah SWT, wa yaghfir lakum, Allah Ta'ala akan ampunkan kamu. Kamu akan dapat lagi makna lebih baik daripada apa yang kamu bayar sebagai tebusan. Dan kemudian yang kedua, kamu akan diampunkan oleh Allah SWT. Kata apa ni Nabi kepada mereka atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam ayat ni, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun. Jangan takut mana. Kalau kamu benar-benar kamu ni nak bertaubat, kamu nak tinggalkan apa ni kekufuran, Allah Taala Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Seterusnya, wa yuridu, sekarang ni tapi wa yuridu khiyanatak, Allah Taala kata, kalau mereka ni nak berkhianat kepada kamu. Berkhianat kepada kamu ni maknanya apa? Maknanya ialah nak tipu kamu. Sebab ada di kalangan mereka ni mungkin kan, yang mana beritahu seolah-olahnya mereka ni masuk Islam. Sebab apa? Sebab just nak melepaskan diri daripada menjadi tawanan perang. Sebab pada masa tu, kalaulah mereka ni isytiharkan kami masuk Islam contohnya, maka mereka akan dibebaskan tanpa perlu bayar tebusan. Jadi oleh kerana itu, kemungkinan tak ada, kemungkinan ada orang-orang yang mana akan berkata kami masuk Islam. Sebab apa? Tak nak menghabiskan harta lah, menghabiskan harta sebab kena bayar tebusan. Jadi Allah SWT kata, wa yuridu khiyanatak. Kita mana tahu kan, kalau mereka ni kata masuk Islam, kita tak boleh tuduh mereka kata ni tipu, ni memang nak menebus ni, tak nak bayar ni, sebab itulah cakap masuk Islam. Kemungkinan berlaku macam tu, kemungkinan. Jadi Allah SWT kata, wa yuridu khiyanatak, kalau mereka ni nak mengkhianat kepada kamu, nak menipu kamu, faqad khanallaha min qablu. Allah sebelum daripada ni pun mereka dah tipu Allah dah. Apa dia tipu Allah tu? Mengkhianat kepada Allah dah. Apa dia mengkhianat kepada Allah tu? Iaitu mereka ni kufur. Jadi dah sebelum Badar mereka dah kufur dah. Makna khianat Allah tu. Jadi kalau mereka nak khianat sekarang, biarlah, mana kan, terpulang kepada mereka kan. Serahkan kepada mereka. Sebab sebelum daripada ni pun mereka berkhianat. Jadi makna jangan takutlah. Jangan takut kalau mereka ni kata masuk Islam ke dan sebagainya. Kita takut ni betul ke tak apa, kita ikut zahir mereka. Sebab apa? Kalau kita nak kata mereka khianat, mereka sebelum ni pun dah khianat dah kepada Allah, khianat dah kepada Rasul, iaitu dengan kufur kepada Allah kan. Allah mereka boleh kufur kan dulu kan. Jadi kalau mereka kufur pun, ingat Allah Ta'ala tak tahu ke? Jadi sebelum daripada ni mereka kufur kepada Allah, Allah Ta'ala katakan faqad khanallaha min qablu fa'amkana minhum. Dan sekarang dia tengok fa'amkana, maknanya Allah Ta'ala dah kalahkan mereka tu. Allah Ta'ala dah balas mereka tu kan, iaitu dengan sebab kekhianat mereka tu, kejahatan mereka tu. Tengok dalam perperangan Badar apa yang terjadi. Tengok, maknanya Allah Ta'ala ni berkuasa, Allah Ta'ala ni boleh buat apa saja yang dia nak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini fa'amkana minhum wallahu alimun hakim.
Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka nak khianat ke tak nak khianat ke, mereka ni benar betul-betul ke tak benar betul-betul ke, Allah Ta'ala tahu. Jadi jangan bimbang wahai Muhammad, seorang kata macam tu kan. Allah Ta'ala ni apa yang berlaku tu semua hakim. Allah Ta'ala tu tahu, penuh hikmah kan dengan apa yang segala yang berlaku tu. Seterusnya kita tengok ayat yang sekarang ni ialah ayat yang ke-72 72. Innal ladzina amanu wa hajaru. Sekarang ni Allah SWT sebut pula tentang, sudah habis tentang tawanan perang semua, sudah semua kan. Sekarang ni Allah Ta'ala nak ceritakan sifat-sifat orang-orang yang telah berhijrah ni. Berhijrah bersama dengan Nabi SAW daripada Mekah, tinggalkan Mekah, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga, tinggalkan semua sekali kan. Semua pergi ke Madinah Al-Munawwarah kan. Jadi Allah SWT puji dalam ayat yang akan kita baca ni, puji mereka ni, kesanggupan mereka, dan kemudian Allah Ta'ala puji satu lagi kelompok yang telah menerima mereka, yang kita panggil mereka sebagai Al-Ansar. Jadi ini adalah satu bentuk yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita betapa pentingnya seseorang itu berkorban demi Islam, iaitu sanggup tinggalkan apa sahaja yang mereka sayang kalau telah diperintahkan oleh Rasul. Jadi yang keduanya juga Allah Ta'ala nak ceritakan, nak beritahu kepada kita bahawa pentingnya kita ni menolong saudara-saudara kita yang sangat-sangat memerlukannya. Maknanya mereka tinggalkan satu benda kerana Allah. Jadi kita pula ni orang-orang yang tidak perlu meninggalkan apa-apa. Sebab sahabat-sahabat di Madinah ni, mereka ni Ansar, mereka tak perlu tinggalkan apa-apa. Memang kampung mereka. Madinah tu kampung mereka. Mereka semua ada harta di situ, tak perlu tinggalkan apa-apa. Jadi apa yang sepatutnya mereka buat, Allah Ta'ala puji pula kerana mereka ni menolong saudara-saudara mereka yang datang daripada Mekah tu dengan keadaan sehelai sepinggang lah, kita katakan, tak ada apa-apa, lalu diberikan segalanya apa-apa. Dan kita akan tengok dalam ayat ni betapa dahsyatnya persaudaraan yang Nabi SAW bina, dan juga ayat yang push mereka ni dan puji mereka ni, sehingga mereka ini telah dipersaudarakan dan juga telah diwariskan di antara satu sama lain. Jadi seolah-olah macam adik-beradik, macam saudara mara betul. Bukannya makna sekadar berbaik-baik saja, tapi mereka ni dapat mewarisi di antara satu sama lain. Bila Nabi SAW mempersaudarakan, seolah-olah mereka ni macam adik-beradik. Bila seolah macam adik-beradik, iaitu kalau seorang tu mati, mereka akan dapat warisan, maka dapat harta pusaka. Itu dahsyat itu pada awal Islam lah. Sehinggalah kemudian pada akhir Islam, pada akhir-akhir, iaitu hujung-hujung, iaitu kita baca dalam ayat 75 dalam surah Al-Anfal ni, Allah barulah memansuhkan, menasahkan, iaitu membatalkan hukum tersebut, iaitu hukum pewarisan. Tetapi dari sudut hubungan, dari sudut Allah Subhanahu Taala nak bina sesama mereka ni, Ansar dan juga Muhajirin ni, suasana yang sangat rapat. Maknanya walaupun telah dibatalkan, akhirnya pewarisan tu nak tunjukkan bahawa mereka tu benar-benar bukan main-main. Bukan makna persaudaraan yang just macam ukhuwah, bukan, tapi lebih daripada itu lagi, sehingga boleh mewarisi. Ni dahsyat macam adik-beradik betul-betul ni. Jadi sebab itulah kita katakan, tengok sini kan, betul Allah SWT nak bina kan satu tempoh masa tu. Allah Ta'ala bagi tempoh masa yang tertentu dengan membuat satu hukum yang tertentu untuk merapatkan hubungan di antara Ansar dan juga Muhajirin. Jadi kita tengok dalam ayat ni, insya-Allah ayat 72 ni, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu adalah orang-orang Muhajirin. Iaitu apa mereka tu? Sifat mereka Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Mereka beriman, starting mereka tu beriman tu masa di Mekah kan, mereka sanggup beriman dalam keadaan dahsyat walaupun kena seksa dan sebagainya. Kemudian mereka telah wahajaru, mereka kemudian telah berhijrah. Yang kedua, maknanya yang pertama al-iman, yang kedua al-hijrah, kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian tak cukup berhijrah itu saja, nak tunjukkan, nak buktikan bahawa mereka ni memang betul-betul beriman. Mereka telah berjihad dengan harta dan juga dengan diri. Jadi dalam Al-Quran ni, kalau kita tengok kan, ada banyak belasan ayat yang menceritakan tentang jihad dengan harta dan diri. Biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mulakan dengan bi amwal, kemudian barulah bi anfus. Maknanya harta dulu, kemudian barulah diri. Kenapa tak diri dulu baru harta? Sebab tabiat manusia ni kadang-kadang dia sayang kepada harta dia, lebih sayang kadang-kadang daripada diri dia. Sanggup untuk dapat satu benda, dia sanggup untuk dapat harta, dia sanggup untuk kadang-kadang mengorbankan diri dia kan, memenatkan diri dia sebab apa? Nak dapatkan harta.
Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, dia kata banyak ayat ulama kata bi amwal terlebih dahulu daripada bi anfus. Jadi Allah Ta'ala nak kepada harta kita dan juga nak kepada diri kita. Diri kita tu maksudlah maknanya kepenatan kita, waktu kita, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap daripada kita kan. Walaupun orang tak ada harta pun dia akan ada benda tu, iaitu apa? Waktu. Semua orang ada waktu. Orang kaya, orang miskin semua ada waktu. Itu diri maksudnya. Jiwa, nyawa, semua orang ada nyawa. Orang kaya, orang miskin semua ada nyawa. Orang ada harta, tak ada harta, semua ada nyawa. Jadi Allah Ta'ala nak semua tu. Jadi Allah Ta'ala nak ni semua maknanya. Harta kamu dan juga jiwa kamu Madinah. Jadi tak bolehlah kita kata saya beri harta dah, saya tak perlulah kan terlibat kan, saya tak boleh. Allah Ta'ala nak dua-dua. Pengorbanan, jihad, hendaklah Allah Ta'ala sebut wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada 3 sifat situ, ataupun kita boleh katakan 4 sifat, iaitu beriman, berhijrah, dan kemudian berjihad dengan harta, dan kemudian berjihad dengan diri. Kemudian Allah Ta'ala kata wallazina awaw wa nasaru, dan kemudian pula yang kedua ni, kelompok yang kedua, iaitu orang-orang Ansar. Mereka ni apa? Dan orang-orang Allah Ta'ala puji ni Allah, dan orang-orang yang awaw, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi perlindungan, mengambil orang-orang yang datang daripada Mekah tu. Ini bukan seorang, beratus-ratus orang ni kan datang ni kan ke Madinah yang taklah besar sangat kan. Jadi orang Aus dan juga Khazraj ni yang Islam ni taklah ramai sangat, tapi mereka memberi pertolongan kepada orang-orang tu yang memerlukan tu. Jadi wa'awaw, kemudian wa nasaru, mereka menolong orang-orang yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah tu, iaitu sahabat-sahabat mereka, orang-orang Muslim yang datang sebagai muhajir. Jadi kita ada sekarang ni al-muhajir, iaitu orang muhajir, dan juga wa nasaru, iaitu orang Ansar. Jadi ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Allah Ta'ala kata mereka ni, sebahagian daripada mereka menjadi awliya kepada sebahagian yang lain. Awliya di sini ulama kata ialah fil irsi wal ghanimah, katanya, iaitu fil nusrah wal ghanimah, fil nusrah wal ghanimah wal irsi. Maknanya awliya mereka ni sama, maknanya mereka akan dapat semua, iaitu dapat apa? Dapat pertolongan. Mereka saling awliya itu maknanya saling menolong di antara satu sama lain. Ulaika ba'duhum awliya, sebahagian daripada mereka menjadi awliya kepada sebahagian lain, iaitu mereka ni akan menolong di antara satu sama lain, macam mereka tolong saudara mereka sendiri. Dan kemudian fil irthi juga, iaitu dalam pewarisan harta. Kemudian Allah Ta'ala kata situ wallazina amanu walam yuhajiru, tapi ada juga orang-orang yang beriman. Wallazina amanu, Allah Ta'ala kata ada juga orang beriman, tapi walam yuhajiru, mereka tu tak berhijrah. So apa nasib mereka? Malakum min walayatihim min syai', maka tak adalah yang dua tadi tu, apa? Pertolongan, an-nusrah, dan juga al-irstu, tak ada. Maknanya walaupun mereka Islam, mereka berada di Mekah, tidak berhijrah, mereka tak dapat kelebihan ni. Kelebihan apa? Iaitu kelebihan untuk berwilayah dengan orang-orang Ansar. Jadi maknanya kalau berlaku apa-apa, kita tak nak tolong mereka. Mereka berada di Mekah, macam mana nak tolong mereka? Yang keduanya, Nabi SAW tak tetapkan, tak boleh persaudarakan mereka ni dengan orang-orang yang berada di Mekah tu yang tak nak hijrah. Jadi ini seolah-olahnya kan nak gambarkan bahawa sesiapa yang tidak berhijrah dengan sengaja kan, kalau mereka tu diikat, mereka tu dihalang, mereka tu itu lain. Ini keadaan kalau mereka tak berhijrah dengan sengaja, maka ini adalah merupakan satu kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara tidak langsung kan. Jadi hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah. Kalau mereka berhijrah, barulah mereka dapat apa yang didapatilah oleh orang lain. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nas. Tapi kalaulah Allah SWT kata wa in istansarukum fid din, kalaulah mereka ini minta tolong kamu kepada kamu dalam agama, maksudnya orang yang di Mekah tu yang tak berhijrah tu, mereka tu minta tolong kan apa? Minta tolong mereka untuk diselamatkan, mereka tolong ni kan, mereka diseksa dan sebagainya, minta tolong, maka fa'alaikumun nas, kamu hendaklah tolong mereka. Sebab apa? Sebab itulah tanggungjawab kita kan. Maknanya kan, daripada ayat ni, kerana kalau orang Islam berada di mana-mana pun, mereka itu tertahan, mereka tak boleh nak keluar, mereka ni diseksa dan sebagainya kan. Jadi bertanggungjawablah ke atas orang Islam untuk menolong mereka tu, saudara-saudara kita tu, walaupun mereka berada, kecuali lah Allah kata illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali lah kalau kamu ni ada perjanjian dengan orang tu. Orang yang nak minta, yang apa ni, mereka berada di situ, dan kemudian ni bukan makna diseksa kan, tapi maknanya minta tolong apa-apa, kamu tak perlu tolong. Kalau ikut asal, tapi kamu kena tolong.
Kalau fiddin, Allah Ta'ala kata fiddin, fiddin. Kalau tolong minta duit, tolong hutang tu cerita lain, itu tak masuk fiddin. Ni fiddin, kalau tolong dalam apa-apa dalam agama, kamu dah tolong mereka. Kecuali Allah Ta'ala kata kalaulah mereka itu berada di kelompok di mana kamu dengan kelompok itu yang tidak Islam tu, iaitu ada perjanjian dengan kamu. Perjanjian maknanya tak boleh nak apa, tak boleh nak kacau, tak boleh apa, itu perjanjian. Selagi mana mereka, of course lah, adalah beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama. Cuma secara zahirnya, secara ringkasnya ialah kita tak boleh lah nak kacau mereka ni. Sebab apa? Kita ada perjanjian dengan negara tersebut, dengan apa kan, bainakum wa bainahum mitsaq. Allah Ta'ala kata wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah tahu apa yang kamu lakukan, melihat apa yang kamu lakukan. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Seterusnya Allah SWT memberitahu cerita hakikat. Satu hakikat ialah minta maaf hakikat iaitu apa yang berlaku sesama orang kafir. Orang kafir ni, orang kafir, orang yang tidak beriman ni, wallazina kafaru, Allah Ta'ala kata ni penjelasan Al-Quran, ba'duhum, sebahagian daripada mereka, awliya'u ba'din, mereka ni menjadi awliya kepada sebahagian yang lain. Maknanya kita nampak kafir ni macam-macam, tapi sebenarnya kalau mereka ni kafir, mereka ni sebenarnya adalah awliya. Kita tengoklah dalam kehidupan kita pada hari ni kan, maknanya apa yang zahir kan, kita tengok kan, dalam menentang Islam mereka akan bersatu. Walaupun nepok kafir tu macam-macam, ada kafir macam ni, ada kafir gini, ada kafir komunis, ada kafir tak komunis, ada kafir sembah bala, ada kafir sembah apa ni, macam-macam lah kan, ahli kitab lah kadang-kadang. Tapi bila nak menentang Islam, mereka ni bersatu. Tengok Allah Ta'ala kata memang betul, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang kafir ni, setengah daripada mereka menjadi awliya. Awliya situ ialah, maksud dia lah fin nusrah, maknanya mereka akan saling tolong menolong di antara satu sama lain tu. Illa taf'alu, Allah Ta'ala kata, tengok Allah Ta'ala kata illa taf'alu, maknanya in la taf'alu, maksudnya in la taf'alu. Jadi dia dekat illa, bukan illa tu maknanya kecuali, bukan, tapi in la taf'alu maksudnya kalau kamu tak buat macam tu juga, tak buat macam tu buat apa? Kalau kamu tak tolong sama-sama kamu, maknanya sama-sama Islam ni, kamu buat macam orang lain, sedangkan musuh-musuh kamu ni, orang yang bukan Islam ni, mereka sama-sama mereka ni, mereka tolong menolong. Jadi kalau kamu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, Allah Ta'ala kata kalau kamu tak buat macam tu, iaitu kamu ni tak menolong sesama kamu, sama Islam, maka nescaya akan berlakulah fitnah yang besar. Fitnah ni maknanya ialah kerosakan yang besar di atas muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan juga kerosakan. Kerosakan maksudnya akan melatalah kekufuran, akan berseleroklah maksiat dan sebagainya kan. Itu berlakunya fitnatun fil ardi. Fitnah ni maknanya kesyirikan, kesyirikan yang besar di atas muka bumi ini, iaitu orang-orang akan tinggalkan agama, orang akan selesa dengan agama. Sebab apa? Kalau orang Islam tengok berpecah-pecah, tak tolong menolong di atas sana. Tengokkan, kita tengok ayat ni kan, illa taf'aluh. Jadi ingat ayat tu, illa taf'aluh, kalau kamu tak tolong menolong sesama Muslim, maka nescaya akan berlakulah kekufuran, akan melata, dan akan berlaku kerosakan atas muka bumi. Bila automatically bila kekufuran ni berlaku atas muka bumi, itu adalah merupakan fasad. Bagi kita, fasad tu, kerosakan tu ialah bukanlah kerosakan, kehancuran, gempa bumi dan sebagainya, tapi fasad tu maksudnya bila syirik tu banyak, bila syirik tu dah mula melata, maka itu adalah merupakan fasad. Seterusnya, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaruh. Allah Ta'ala ulang lagi, nampak Allah Ta'ala ulang lagi, wallazina, dan orang-orang yang amanu wa hajaru, mereka tu beriman, mereka tu berhijrah, wa jahadu, dan kemudian mereka tu berjihad di jalan Allah. Wallazina awaw, tengok sekali lagi, al-muhajirin wa awaw, dan juga orang-orang yang memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang-orang yang datang kepada mereka tu, awaw, kemudian wa nasaruh, dan kemudian mereka bukan setakat tu saja, mereka tolong mereka tu, wa nasaruh ulaika humul mu'minun haqqan. Allah Ta'ala puji sekali lagi kan, tadi dah puji dah dalam ayat 72, sekarang ni puji lagi kan. Cuma tadi Allah Ta'ala sebutkan kan, kalau mereka macam ni, dia akan dapat al-wilayah di antara satu sama lain, iaitu akan mendapat al-irsu wan nusrah, iaitu akan dapat pertolongan dan juga saling tolong menolong di atas satu sama lain, dan juga yang kedua akan dapat al-irsu, iaitu akan dapat mewarisi harta. Jadi kita katakan bahawa pewarisan harta itu telah dibatalkan hukum dia dengan ayat selepas daripada ini, insya-Allah. Jadi Allah Ta'ala puji dalam ayat 74 ni, wallazina amanu, mestilah beriman, mestilah berhijrah, mestilah berjihad. Setengah ulama kata, bukan setengah lah katakan, memang ulama katakan apabila Allah SWT sebut kat sini kan, ulaika humul mu'minuna haqqan,
ulaikal humul mu'minun haqqa, mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya, sebenar-benarnya. Haqqa tu sebenar-benar, maknanya beriman sebenar-benar. Maknanya ialah di sini orang-orang yang beriman ni mesti kena ada beberapa syarat sini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia syarat-syarat ni? Yang pertama ialah orang yang beriman sebenar tu mestilah dia beriman, nombor satu. Yang kedua, dia mestilah berhijrah. Maknanya berhijrah kalau kita sekarang ni ialah maknanya bukanlah berhijrah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Sebab Nabi SAW kata la hijrata ba'dal fatri, selepas pembukaan kota Mekah tak ada lagi hijrah. Tapi maksudnya ialah sanggup berhijrah untuk berpindah tempat kah, atau berpindah keadaan kah, berpindah kawan kah, kalau sekiranya berpindah itu akan membawa kebaikan kepada kita. Kalau sekiranya diperlukan kita berada di satu tempat, contohnya dari segi fizikal dan juga lokasi tempat, berada di satu tempat mana tempat tu kita tak boleh nak beramal dengan Islam dengan baik, maka kita kena berpindah. Ulama-ulama kata wajib berpindah apabila kita tak boleh melaksanakan ajaran Islam di satu tempat, kita wajib berpindah ke tempat yang boleh kita laksanakan Islam. Dan sekarang kita katakan sanggup kita ni berpindah daripada Nabi SAW kata wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini itu dia hijrah kan, iaitu kita sanggup walaupun kemungkinan tempat, kemungkinan juga lokasi, kemungkinan juga ialah kawan-kawan kan, kawan-kawan yang tak elok kita terpaksa berhijrah, tinggalkan kawan-kawan yang tak elok kepada kawan yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan taubat dan sebagainya. Jadi makna di sini ialah perkara yang kedua ialah hijrah. Setelah beriman mesti kena ada hijrah, kesanggupan. Dan yang ketiga mesti kena ada al-jihad, iaitu sanggup untuk mengorbankan apa saja, memberikan apa saja, memberikan apa yang ada pada kita, tak kiralah harta ke, tak kiralah badan ke, tak kiralah waktu ke, tak kiralah tenaga ke, iaitu untuk fisabilillah, untuk menaikkan agama Allah kan. Bukan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri memang tak perlu suruh lah kan, memang kita tahulah kan, memang kita buat pun, tak suruh pun kita buat, orang kafir pun buat. Tapi untuk jihad fi sabilillah artinya ialah kita gunakan apa yang ada, kemampuan yang ada pada kita untuk kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ketiga mesti ada, itulah baru mukminun haqqa. Dan kemudian yang ketiga Allah, iaitu kalaulah perlu keadaan kita mesti memberi pertolongan kepada orang mukmin yang lain. Memberi pertolongan, kemudian memberi, dan seterusnya wa nasaru, dan menolong. Jadi kita ada 5 perkara. Allah Taala kata itulah orang-orang yang mukminun haqqa, mereka akan mendapat maghfirah dan juga akan mendapat rizqun karim. Walaupun nampak macam mereka ni mengorbankan harta dan sebagainya, tapi Allah Taala kata mereka akan dapat rezeki yang sebenarnya. Seterusnya insya-Allah ayat yang terakhir pada dalam surah Al-Anfal ni ayat 75. Ayat ini kita katakan dia membatalkan beberapa hukum yang terdahulu, iaitu masalah pembagian pusaka di kalangan sesama Ansar dan juga Muhajirin. Jadi selepas daripada itu, selepas daripada ayat ini, maka tidak ada lagi lah pewarisan di antara Ansar dan Muhajirin. Allah SWT kata wallazina amanu min ba'du, dan orang-orang yang beriman selepas daripada itu. Beriman mana selepas daripada as-sabiqin al-awwalin tu, maknanya orang datang kemudian, wahajaru, dan mereka juga berhijrah, dan juga mereka tu berjihad, wajahadu ma'akum, bersama dengan kamu. Sebab ada selepas daripada hijrah tu ada lagi orang datang kan, seperti Khalid bin Al-Walid dan sebagainya kan. Jadi mereka itu wajahadu ma'akum, dia berjihad bersama-sama dengan kamu. Faulaika minkum, Allah Ta'ala kata mereka juga adalah sebahagian daripada kamu. Maknanya mereka ni bukanlah tak boleh geng, tak boleh masuk grup lah, tak. Mereka ni juga seperti Abu Sufyan contohnya, walaupun mula-mula dia menentang Islam, tapi selepas tu dia masuk Islam, Masya Allah, dengan baik selepas pembukaan kota Mekah kan. Jadi Alhamdulillah selepas itu dia berjuang, berjihad dan sebagainya. Maka faulaika minkum, mereka itu sebahagian daripada kamu. Wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Cuma Allah Ta'ala kata tak adalah lagi selepas daripada itu pusaka akan mewarisi dan sebagainya. Allah Ta'ala kata wa ulul arham ni maknanya ialah kerabat, maknanya kerabat-kerabat yang terdekat. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din, maknanya sebahagian daripada mereka lebih patut dengan sebahagian yang lain, artinya mereka lah yang akan dapat pusaka. Jadi yang mewarisi yang tadi tu Ansar Muhajirin itu dah, sebab apa, selepas daripada tu Islam dah kuat dah, maka Allah SWT batalkan hukum tu. Jadi sekarang ni kembalilah semula kepada hubungan kaum kerabat. Jadi kita pada hari ini, maka pewarisan adalah berlaku melalui kaum kerabat. Wallahu fi kitabillah, Allah kata aula bi ba'din fi kitabillah, maksudnya di dalam Lauh Mahfuz, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim, dan Allah Taala tu Maha tahu
apa saja yang berlaku kan, apa saja yang dibuat, bikulli syai', dengan segala apa saja. Jadi setakat itulah saja. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, kita telah tamat ayat 75 surah Al-Anfal, dan insya-Allah akan datang, insya-Allah sesi akan datang kita akan mula masuk ke surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah, muka surat 187. insya-Allah bersama-sama kita satu hari satu juz. Jangan lupa satu hari satu muka surat. Insya-Allah jangan lupa untuk share kan dengan kawan-kawan, tandakan, hantar link, insya-Allah kan. Link kita ni just klik je, hantar kepada kawan-kawan yang lain. Moga-moga kita akan dapat pahala daripada penyebaran ini, insya-Allah. Jadi kita tutup insya-Allah sesi kita pada pagi ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.